Eliud Kipchoge, let's keep an eye on the clock. Into the final 20 seconds. Eliud Kipchoge. Whoa! On his shoulder. 140. 140. Assalamualaikum dan salam sejahtera korang semua. Nama aku Asri dan selamat datang ke channel aku. Kalau ini adalah kali pertama korang datang ke channel aku, jangan lupa tekan butang subscribe di bawah supaya korang takkan terlepas sebarang konten dan video yang baru aku akan upload dekat channel ni. Dan kalau mendapat sambutan menarik daripada korang, mungkin kita boleh buat series ataupun episod yang lebih kurang sama untuk video seterusnya. So, seperti yang dijanjikan, sebab aku dah dapat 100 retweet, macam aku bagi tahu dekat Twitter itu, kalau aku dapat 100 retweet, aku akan buat video pasal sejarah dan perkembangan pasal kasut Nike Zoom Vaporfly ni. So, inilah hasilnya. Aku membaca, kumpul sikit information, borak dengan kawan-kawan yang tahu sedikit sebanyak, yang minat pasal kasut ni. And yalah, a lot of research. Kita tengok apa yang kita boleh bincang. So, Nike Zoom Vaporfly, kasut top of the line daripada Nike untuk marathon racing shoes, tapi korang boleh tengok atlet pakai even untuk 5K. Jadi sebenarnya development untuk kasut ni bermula pada tahun 2013. Aku yakin kebanyakan korang yang tengok ataupun korang pernah dengar pasal kasut ni, mungkin korang pernah dengar first time masa Breaking 2, itu the original 4%, ataupun the next percent hampir memecahkan rekod dunia untuk marathon, ataupun Alpha Fly Next Percent yang Eliud Kipchoge gunakan untuk pecah rekod semasa Ineos 159 Challenge. So dalam video ni aku tak sentuh sangatlah pasal takedown model macam Zoom Fly, Vapor Street, Pegasus Turbo, semua tu. So aku akan cuba fokus untuk bercakap pasal Vaporfly sahaja, sebab kalau aku cakap nanti akan jadi panjang sangat. So kita akan berborak pasal Nike Zoom Vaporfly 4% yang first sekali, and then Nike Vaporfly 4% Flyknit yang kedua, lepas tu Nike Zoom X Vaporfly Next Percent, dan yang terakhir sekali dan yang terkini Nike Alpha Fly Next Percent. Okay, first of all, Nike ni memang tak konsisten dengan nama dia, naming dia. Sekejap yang macam aku beritahu tadi lah, Nike Zoom Vaporfly 4%, lepas tu dia jadi Nike Vaporfly 4% Flyknit, tak ada Zoom. Lepas tu dia adjust lagi untuk yang ketiga, Nike Zoom X Vaporfly Next Percent, ada X pula dekat situ. And then yang terbaru sekali sekarang is Nike Alpha Fly Zoom X Next Percent. Belit dia dah nak sebut. So Nike, please get your naming right, please. Okay, so berbalik kepada kasut ni tadi. Macam aku cakap tadi, sejak 2013 lagi Nike dah mulakan research dan development untuk kasut ni. Kenapa dengan 2013 So actually 2013 ni adalah masa yang agak signifikan, iaitu Adidas ataupun atlet Adidas actually memecahkan rekod untuk jarak marathon dengan Wilson Kipsang masa tu. The OG jugalah. Of course kalau nak yang lagi OG, korang mungkin boleh bercakap pasal Bekele ataupun Gebre Selassie, but masa 2013 nama yang top masa tu ialah Wilson Kipsang. And then the next year itself, 2014 pula, Dennis Kimetto pun pecahkan lagi world record untuk jarak marathon dengan menggunakan kasut Adidas juga. So masa tu atlet-atlet Adidas memang kira top lah. And Adidas of course masa tu apa yang diorang ada, the technology of Boost foam yang diorang market as foam yang sangat soft, cushioning, tapi at the same time energy return yang boleh membantu atlet untuk mengekalkan prestasi yang tinggi semasa race, masa marathon. Jadi Nike development team ni pun sit down, bincang dengan athletes diorang, apa actually yang diorang nak dalam sesebuah ideal racing shoe untuk marathon. Sebab masa tu korang kena ingat, pemahaman ataupun konsep orang pasal marathon racing shoes is dia mesti ringan, nipis, dan juga
laju. So sebab tu kita panggil dia racing flats. Tapi athletes Nike, daripada feedback diorang bagi tahu dia nak lebih cushion. Kebanyakan kasut pada masa tu mempunyai struktur yang ringan, nipis, tapi diorang still nak cushioning yang lebih baik. Sebab atlet bagi tahu bila dah sampai jarak 30 dan 35 km tu, bila diorang dah hadapi banyak impact dan stres, tekanan sepanjang racing tu, diorang nakkan cushioning lebih daripada weight saving. So, apa yang Nike come up with? Actually, diorang come up with Zoom X. Okay. So, apa benda Zoom X ni? Zoom X ni adalah technically Nike punya foam yang diasaskan daripada Pebax. Pebax ni sejenis polimer yang ringan, elastik, energy return, resilient. Kalau korang tengok dalam website dia, actually Pebax ni is a company. Diorang just supply Pebax tu kepada company-company lain. So Nike, even Adidas pun sebenarnya ada menggunakan Pebax juga, tapi aku cuba buat research, aku tak sure Adidas menggunakan Pebax dalam apa. Nike chief designer ada explain pasal Zoom X ni. Basically Pebax ni macam aku bagi tahu tadi, cuma diorang infuse dengan nitrogen semasa processing tu. So masa diorang masak foam Zoom X ni, diorang infuse nitrogen supaya dia mengembang, and itu formulation Nike sendirilah yang diorang come up with dan menghasilkan Zoom X yang digunakan dalam Vaporfly tadi. So Nike berjaya crack the code. Diorang menghasilkan foam Zoom X yang diorang boleh buat as thick as possible, tebal, selesa, cushioning, tapi pada masa yang sama ringan dan responsif, energy return. Okay, kemudian comes the elephant in the room. Semua orang duk cakap, oh Vaporfly ada carbon fiber plate, so sebab tu laju, sebab tu melantun, sebab tu spring, macam-macam lagi. Kenapa? Okay, sebab tu aku nak penonton dan viewers faham yang actually the star of the show ataupun apa yang membuatkan Vaporfly ni extra berbanding dengan kasut-kasut lain is dia punya foam. Macam aku beritahu tadi, Zoom X. So carbon fiber plate di dalam kasut ni actually dah digunakan, actually setakat pembacaan aku 2005 Adidas sendiri guna dalam model Adistar. What model aku tak sure, tapi even further usage ataupun kegunaan carbon fiber plate ni even sampai tahun 80-an pun dia dah start incorporate, tapi untuk approach yang berbeza-beza lah. Kalau korang baca even Fila pun ada gunakan carbon fiber plate. So penggunaan carbon fiber plate di dalam Nike ni, Nike Vaporfly ni actually full length carbon fiber plate. Maksudnya daripada belakang, daripada tumit sampailah ke bahagian hujung jari kaki sepanjang tu, untuk mengekalkan ataupun untuk mewujudkan sensation of stiffness, keras kasut tu. Sebab bila kita landing, impact kaki kita dengan permukaan jalan akan membengkokkan, melenturkan carbon fiber plate tu tadi. Bentuk carbon fiber plate yang bengkok tadi tu akan lurus semula, dan itu akan sedikit sebanyak membantu dalam mengekalkan form larian dan juga mengurangkan energy loss semasa cycle of running tu tadi. So carbon fiber plate tu maintain shape kaki kita supaya just hentak tanah dan dia akan bergerak ke hadapan tanpa ataupun meminimalkan kehilangan tenaga. Tapi ada setengah research pula bagi tahu actually negligible, setakat 1% ataupun even kurang daripada 1% efek ataupun manfaat daripada carbon fiber plate ni. Okey, cukup banyak sangat pasal benda teknikal, kita tak berborak pun pula pasal kasut, so aku just skip the rest. Tapi kalau korang berminat, korang boleh baca dekat running websites, running journal. Even kalau korang just search dekat Google Scholar, korang just boleh search je the effects of Nike Vaporfly on running. So moving on kepada first edition of the Vaporfly family, the OG Nike Zoom Vaporfly 4%. Kasut yang diorang release bukan coincident, diorang release bersempena dengan percubaan Nike untuk Breaking 2 yang pertama kali pada tahun 2017. So
design dia, Nike Zoom Vaporfly 4% ni, korang boleh tengok dia punya shape, upper dia masa tu diorang gunakan fly mesh. So mesh premium daripada Nike, nipis, breathable, tak meresap air ataupun cepat kering, very lightweight lah, this kind of shoe. And then dia punya midsole, macam aku bagi tahu awal-awal tadi, diorang incorporate Zoom X. First time kira masa tu it's a redesign of marathon shoe. It's not what people thought of marathon racing shoes. Actually is tebal, and then dalam foam Zoom X yang tebal tu tadi, Nike sumbat dia punya carbon fiber plate. That is one of the first commercial ataupun public usage of carbon fiber plate di dalam kasut komersial. Outsole 4% pula dilindungi oleh sikit je rubber bahagian forefoot. So obviously korang boleh nampak dekat situ approach Nike target diorang kepada forefoot striker ataupun midfoot striker, tapi tak bermaksud diorang abaikan heel striker. Kalau tak, kenapa dia punya foam dekat heel tu tebal juga kan? So actually any kind of, macam aku bagi tahu tadi, the star of the show is always the foam, it's not the carbon fiber plate. Sampai sekarang actually kasut OG ni masih menjadi kegemaran para runners. Even kawan-kawan aku sendiri pun masih kata 4% yang original, upper dia sedap, upper dia material yang nipis and fit dia sedap. That's why most of runners yang pernah pakai Vaporfly 4% yang asal suka kasut ni. Even kalau korang tengok dekat StockX, harga dia masih mahal lagi, dan especially the original colour. The year after that, 2018, Nike muncul dengan revision. Aku panggil dia revision sahaja, iaitu Nike Vaporfly 4% Flyknit. Pada nama dia sendiri korang boleh tahu dan boleh agak dah apa revision yang Nike buat. Dia tukar upper material kasut tu, diorang smack on a new material which is Flyknit. Flyknit Nike dah guna banyak sebelum ni. Kasut-kasut diorang, even kasut casual, which is probably the most sensible choice at the time, diorang gunakan Flyknit untuk kasut Vaporfly diorang. So kenapa diorang tukar material Flyknit? Obviously feedback daripada atlet bagi tahu diorang nak kasut yang fitting dia lebih selesa. Fitting Flyknit ni kalau korang tahu ataupun korang pernah pakai, dia macam stokin lah, dia boleh meregam and stretch, so fit yang secure pada kaki, and also boleh meresap peluh dan mengering dengan cepat. Dari segi midsole pula dan juga outsole actually sama je, sebiji sama macam yang original. Ada orang tak suka material Flyknit ni sebab peluh bertakung katanya, tapi bagi aku personally material Flyknit is my personal choice ataupun my go to lah. Kemudian muncul pula Next%. Next% adalah satu bentuk evolusi dalam model Vaporfly. Nama pun dah lain, Next%, tak ada dah 4% tu, sebab diorang come up with new design, all new. Upper dia baru, midsole dia baru, tapak pun baru. So apa yang special pasal Next%? First of all, material upper dia gunakan vapor weave, sangat nipis, material sintetik, berbeza macam Flyknit actually macam fabric, but this time dia gunakan vapor weave, synthetic material yang sangat nipis, tapi pada masa yang sama waterproof, masih breathable, stretchability. Aku personally rasa Flyknit lebih up berbanding dengan vapor weave. And then yang baru lagi dalam Next% is dia adjust dia punya lacing. Maksudnya tali tu, dia punya susunan tu sengit sikit macam kasut bola kalau korang perasan, dengan tujuan untuk menambah security ataupun lock kepada upper tu semasa berlari, so kaki korang tak bergerak-gerak dalam kasut tu. And then the next change yang diorang introduce is more foam di dalam midsole dia. Tambah lagi, makin tebal, tapi pada masa yang sama diorang masih berjaya mengekalkan berat asal berbanding dengan Flyknit 4% tadi. So lebih banyak foam, lebih banyak cushion, tapi berat masih sama. So tak ada compromise dekat situ. And then untuk tapak dia juga, diorang tambah sikit width. So kasut tu jadi lebih lebar sebab
foam makin banyak, kasut makin tinggi, so stability ada isu dekat situ. So Nike punya solution is diorang buat tapak bahagian depan tu lebar sikit, so stability masa cornering bertambah lah, improve. So next percent. Tapi kalau korang tengok athletes ada setengah tak suka next percent, tak suka maksud aku material Vaporwave tu. Sama lah, aku pun tak suka sangat Vaporwave, tapi aku pakai je next percent. Tengok Mo Farah, dia pakai custom edition Flyknit next percent. Dan yang terkini sekali, Nike Zoom X Alpha Fly next percent. Kasut ni actually Nike release masa US Marathon Trials. Itu dia punya first global release and promotion. Tapi malangnya targetnya nak gunakan Alpha Fly ni masa Tokyo Olympics, tapi yalah COVID-19 semua cancel, event pun tak ada. So actually missed the chance lah Alpha Fly next percent. Never mind. So bercakap pasal Alpha Fly next percent, ini kasut ni first kali digunakan ataupun muncul semasa Ineos 159 Challenge Oktober 2019. Eliud Kipchoge berlari dekat Vienna, Austria. Percubaan kedua dia untuk memecahkan rekod ataupun actually untuk menjadi manusia pertama yang berjaya berlari di bawah yang kemasa 2 jam untuk jarak maraton. Dan korang boleh tengok pang putih, pink, ada biji dekat bawah tu. So apa sebenarnya Alpha Fly next percent ni? So korang boleh tengok sekali lagi, ni pun another evolution untuk Vaporfly series. Nike come up with a new design, new material, new concept. So dia gunakan apa? Atom Knit. Aku rasa mungkin Nike pun dengar kot komplain-komplain athletes Vaporwave mungkin tak berapa best sangat. So diorang kembali kepada Flyknit, tapi diorang olah balik Flyknit tu menjadi Atom Knit. So basically apa Atom Knit? It's just a Flyknit yang diorang compress, heat dengan haba supaya Flyknit tu jadi lepeh, lebih nipis dan lebih regang. So ada pengudaraan, breathability dia lebih elok, tapi pada masa yang sama property, stretchability Flyknit tu masih ada pada kasut tu. Masih menggunakan juga Zoom X foam yang sama, tapi lagi tebal at this time. Sebab dah bertambah banyak sangat, diorang tak boleh nak maintain the weight, but still more foam diorang compromise sikit lah. Berat bertambah sikit, tapi still manfaat ataupun cushioning daripada Zoom X tu diorang dapat. So diorang tambah 1mm dekat bahagian tumit, bahagian heel, dan diorang tambah 4mm dekat bahagian dia punya forefoot tu. Tak cukup dengan extra Zoom X foam, diorang tambah lagi 2 biji AirPods. So basically AirPods ni actually teknologi yang Nike dah gunakan sejak Nike Air Max. Aku rasa Air Max, AirPod tu just biji yang ada air capsule. So bila korang pijak, dia akan compress. Bila korang mampat, bila korang toe off balik, dia akan pop, dan energy return dekat situ lah. So dia letak 2 biji betul-betul dekat bahagian midfoot ataupun forefoot tu, di bahagian impact yang paling maksimum sekali lah. So untuk maximize energy return. Energy return very important concept, okay. Dia bukan spring, dia just meminimalkan energy loss. Sebab bila korang pijak, energy akan loss dalam pelbagai bentuk. So energy daripada impact, tenaga kinetik, bunyi, jadi haba. So what Nike come up with all this concept untuk mengurangkan energy loss. And then diorang claim, diorang come up with a new name untuk dia punya carbon fiber plate, which is Fly Plate. Actually sama je, tak banyak beza sangat pun. Dia still the same full length carbon fiber plate daripada tumit sampailah ke jari kaki. Cuma dia kata dia punya stiffness and dia punya rigidity tu lebih tinggi berbanding model-model sebelum ni. Dan untuk pengetahuan korang, claims ataupun leaked images daripada kasut yang Kipchoge pakai masa 159 challenge tu ada 3 apparently. Aku tak tahu the validity of the claims lah, but untuk yang commercial model is just satu saja. So itulah tadi sedikit sebanyak pasal kasut Vaporfly yang orang dok kata kasut bangsawan. To be honest, it is memang sangat mahal lah. It's not for everyone.
Tapi kalau korang ada duit, korang nak beli, tak ada orang kata tak boleh pun, it's up to you. But aku rasa untuk this kind of racing shoe, dia memang sendiri market as racing shoe, dia punya durability mungkin tak sama macam kasut-kasut yang korang boleh beli dekat butik ataupun dekat pasaran. So it's a premium shoe, tapi tak ada masalah. Kalau korang ada duit, korang minat, korang suka kasut macam aku suka kasut. And aku walaupun tak kemana sangat pun dalam sukan larian ni, tapi you know, kau berpeluang untuk pakai kasut yang sama macam atlet bertaraf dunia pakai, dan kau ada kemampuan untuk menabung dan berjimat untuk membeli sepasang kasut, apa salahnya? Why not? Kan? So, terima kasih kerana sudi menonton sampai habis. Macam-macam aku meraban pun korang layan juga. So, kalau korang suka apa yang aku borak tadi, korang boleh like, share dan tekan butang subscribe, tekan butang loceng di kat bawah. Kalau sambutan baik, mungkin aku boleh come up with new content seterusnya. Mungkin kita boleh cakap pasal carbon fiber plate dengan lebih mendalam. Mungkin kita boleh cakap pasal brand lain pula. Dan kalau korang ada komen ataupun kalau korang ada cadangan untuk topik apa yang mungkin aku boleh borak dalam next episode, next series, korang boleh komen dekat bawah. InsyaAllah aku akan usahakan untuk video yang seterusnya. So guys, thank you for watching. Bye.